Okay, Assalamualaikum, good evening, selamat petang. Okay, hari ini 18 Februari 2020. Okay, kita kembali kepada mengenali asas pasaran. Okay, part kedua. Okay, last week kita go for the simple part, apa yang kita perlu tahu mengenai pasaran dan apa yang kita perlu tahu mengenai pasaran, dan a few things that yang saya share. So hari ini basically saya akan ajar macam mana cara analisa simple yang untuk kita tahu mengenai pasaran. So dia bukan masuk dalam analisa teknikal lagi tau, tapi based on basic apa yang kita perlu tahu dalam pasaran. Okay, sebelum kita nak trade tu, apa yang kita perlu ready. Okay, apa yang kita perlu tahu, apa yang kita nak faham mengenai pasaran sebelum kita belajar on the technical, belajar on the fundamental dan sebagainya. Okay, tapi seperti biasa sebelum kita start, ini adalah disclaimer yang anda perlu faham, iaitu ini adalah berdagang produk leverage seperti forex dan CFD, adalah risiko tinggi dan tidak sesuai untuk semua orang. Okay, sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat, ambil kira objektif laporan anda. Okay, anda boleh baca di sini, so saya ringkaskan saja ya. Okay, bahan yang digunakan dalam pembentakan ini adalah untuk penggunaan pemasaran dan pendidikan saja, tidak melibatkan sebarang kajian pelaburan, nasihat pelaburan ataupun cadangan jual beli suatu instrumen kewangan. Okay, kami tidak bertanggungjawab. Okay, kami tidak bertanggungjawab di atas sebarang kerugian ataupun keuntungan yang dihadapi oleh pihak anda sekiranya anda berdagang menggunakan informasi yang ada dalam pembentakan ini. Okay, so itu basic yang anda perlu faham lah. So sebelum start, ini adalah saya adalah Tengku Ishak. Saya rasa semua mengenali saya. Okay, selamat malam semua. Okay, saya adalah market analyst, menangkap trader untuk forex untuk wilayah Malaysia dan Brunei, iaitu base saya di Asia Education Center Malaysia. Sebelum ni saya terlibat dalam bidang research development, commercialization, pendidikan tinggi dan juga consultation sebelum saya go into full time forex trading, dan kemudian saya join Hot Forex as a trainer pada 2017, kemudian menjadi market analyst. Okay, and remember, saya selalu tekankan sebenarnya seberapa dalam ilmu kita, seberapa banyak ke sikit ke ilmu kita, first thing first, yang pertama sekali, trust yourself. Okay, always trust yourself, keep it simple. Okay, itu yang anda kena tahu lah. Okay, itu yang anda perlu tahu dan anda perlu faham. Okay, sebab masalah kita sekarang ni, okay, masalah kita ni is kita banyak, ramai yang saya jumpa sebenarnya adalah ada knowledge. Okay, ada knowledge mengenai pasaran. Terus terang saya cakap. Okay, ada knowledge tentang pasaran, tetapi confident tu tak ada. Okay, confident tu tak ada. Okay, confident tak ada. Sekarang ni, okay, untuk you trade, first thing first, you kena ada satu knowledge. Betul. Bila you dah ada knowledge, you kena ada confident. Okay, you kena ada confident. Tak ada confident, susah untuk kita trade. Okay, dalam trading ni kita kena terima. Okay, terus terang saya cakap, kita kena terima untung rugi dalam pasaran ni. Kadang-kadang kita untung, kadang-kadang kita rugi. Okay, okay. Saya dulu ambil masa lebih kurang setahun setengah tau untuk start making profit dalam market. Sebab apa silap saya? Silap saya tak faham basic. Okay, saya tak faham basic. Dan nombor dua, saya tak confident. Okay, yang saya pesan ni, yang saya ajar ni, based on my experience. Sebab apa? Sebab itu yang terjadi kepada saya dulu. Okay, saya tak ada apa, saya terus jump. Okay, belajar. Okay, kita belajar teknik ni. Okay, belajar teknik ni tak jadi, kita tukar teknik. Okay, kita tukar teknik. Teknik ni tak bagus, kita tukar kepada yang lain. So, apa jadi?
Duk tukar. Setahun setengah tu berapa ramai tok guru saya jumpa, berapa banyak kelas saya pergi, berapa banyak duit saya habis. Duit saya habis dengan trade, loss dan juga duit kelas, duit transportation apa semua. Kemudian at the end of the day saya sedar satu benda. Okay. Saya ni orang akademik. Sebelum ni saya orang akademik. Okay. Saya membaca tu bukan masalah bagi saya. Saya boleh membaca. Kenapa saya tidak membaca dahulu sebelum saya buat apa-apa? And then saya decide, okay, I need knowledge. Saya perlukan ilmu. Saya start balik from basic. Dan dari situ saya start go. And then one thing yang saya nampak. Saya mula tidak dipengaruhi oleh analisa-analisa lain. Maksudnya apa tau? Walaupun technical analysis saya banyak cikgu lah saya belajar kan. Apabila cikgu kata sell, saya nampak buy, saya buy je. Sebab apa? Saya kena percayakan diri saya. Okay? First thing first, trust yourself. Okay, remember, itu yang paling saya tekankan. Itu pun ada dalam topik minggu depan. Okay? So, last week, apa yang kita faham, apa yang kita dah cover, forex pair, apa itu forex pair, okay, apa forex market, pitch point, margin leverage, market hours, technical analysis, fundamental analysis, tak cover lagi. So, kita cover hanyalah sehingga market hours. Okay. So, ini technical analysis, candlestick pattern, support resistance, ini yang saya akan cover hari ini. Just a basic saja, satu benda yang tengah duk jadi trend sekarang ni, tapi saya boleh share je lah. Okay, on the market is about 5 trillion market, only 20-30% spot forex, and okay, majors, others, okay, forex pair, volume, okay, margin, apa itu margin, leverage, pips. Okay, nanti saya dah upload, anda boleh tengoklah kepada saya punya kepada YouTube channel Hot Forex nanti. Okay, market hours. Okay, ini saya nak sambung sikit lagi. Market hours 24/5. Sekarang ni, okay, selalunya ini antara Oktober sehingga Mac. Okay, 6 pagi hari Isnin sehingga 6 pagi hari Sabtu. Okay, daripada bulan Oktober sehingga ke bulan Mac. Selepas itu, bila dah tak ada daylight saving, daripada Mac sehingga ke Oktober, dia akan patah balik 5 pagi Isnin dan sehingga 5 pagi Sabtu, market bergerak 24.5. Kita ada 3 market session, Asia, Europe and US. And then, ini yang tu. Okay. Berapa lama kita nak luangkan masa untuk trading? Ini persoalan cepu, Mas. How long? Okay, daily you nak spend berapa lama you nak trade? Okay. Sehari 8 jam. Sehari 24 jam. Saya dulu waktu mula-mula punyalah ketagihan trade. Boleh katakan sehari tu 18 jam saya tengok chart. Yang mana waktu kerja tengok chart, waktu saya driving saya tengok chart. Sebelum tidur saya tengok chart, bangun tidur saya tengok chart. Tapi adakah itu sesuatu yang bagus? Terus terang saya cakap, that is not good. Tak bagus. Okay. Be smart. Kenapa be smart? Dulu waktu kita kat sekolah pun cikgu kata, kita dengar apa? Kita dengar ceramah motivasi. You don't have to study hard. You need to study smart. Okay? Smart study itu penting. So, you kena study smart. Study smart. Itu Dalam trading pun sama juga. Kena smart. Sebab apa? Market sentiasa bergerak 24 jam 5 hari. So, kenali. Okay? Kenali diri anda. Okay? Kenali corak dagangan anda. Okay, adakah anda seorang swing trader ataupun intraday ataupun scalping? So, ini different style, different strategy and different time consume. Okay? Kenapa? Sebab swing ni
kita tak perlu tengok sentiasa. Okey. Swing ni kita tak perlu tengok sentiasa ni swing. Okey. Tetapi kita punya kesabaran paling tinggi adalah di swing. Sebab apa? Penantian itu satu penyiksaan. Terus terang saya cakap. Intraday. Okey. Intraday tiap-tiap hari ada trade. Tapi tiap-tiap hari tu adakah sepanjang masa? Tak juga. Dia ada timing dia. Okay, and then scalping tu is fast in, fast out. Masuk cepat, keluar pun cepat. Okay, masuk kutip, keluar. Masuk kutip, keluar. Itu adalah scalping. Faham kat situ. Okay, kenali diri anda. Ini saya tak nak kata apa. Ini anda kena ketahui diri anda sendiri. Kena tahu style anda yang mana yang anda comfortable, yang anda selesa. So, daripada situ anda boleh look forward untuk trading. Okay, kenali diri anda, swing, intraday, scalping. Dari situ anda boleh decide berapa lama anda nak spend in front of komputer ataupun laptop ataupun handphone untuk trading. Okay, favorite time saya more on the swing dengan intraday. Favorite time saya always waktu London. Okay, London session. Okay, lebih kurang 3 PM MY sehingga 12 malam. 11.59 PM MY. Adakah saya spend 9 jam ni depan komputer? Tak. Okay. Selalunya usually before open. Okay. 1-2 jam. And then mid. And then usually before open lah, saya buat masa lah. Saya selalunya 2 hingga 4 PM. Lepas tu 8 sehingga lebih kurang 9.30 PM. And then antara pukul 11 hingga 12 PM. So ini adalah waktu saya spend. Waktu selain itu saya tak buat, tak spend, tak tu apa. Okay, saya buat kerja lain, saya spend masa untuk trade lebih kurang banyak ni. Itu pun bukan untuk trade, sebab saya buka, saya nak tengok apa setup yang ada untuk intraday. Kalau untuk swing tu, mungkin sehari sekali saya akan buka. Tapi kalau selalu swing tu, saya masuk, saya tinggalkan je. Mana nak pergi, pergilah. Kalau dia pergi stop loss lah. Kalau dia pergi profit lah. So, basic understanding market basic, also understanding the basic of the market hours. Yang ini paling orang tak beratkan. Okay, market hours. Sebenarnya penting sebab apa? Kita tak nak buang masa. Okay, kita tak nak buang masa depan komputer tengok chart, tengok tu apa. Sudahnya kerja lain tak jadi. So, gunakan masa yang anda ada tu untuk benda yang lebih bermanfaat. Trading tak perlu sentiasa depan komputer. Ingat. Trading sekejap-sekejap je. Kecuali anda seorang yang suka adrenalin, suka scalping, masuk keluar. Dekat sini ada seorang yang saya kenal, tak sempat seminit, dia masuk, dia keluar. Tak sampai seminit, dia masuk, dia keluar balik. Dia scalping macam tu. Okay? Terpulang kepada masing-masing punya style. Okay? Macam saya, terus terang saya cakap, saya dominantly saya swing. Okay? Masuk bulan ni, bulan depan baru saya fikir. Ada pun dia reply. Ada dalam ni 10 saat je dia masuk. Okay? Saya mungkin 10 minggu ataupun 10 hari.
Sebab style saya lain. And you don't have to follow me. Oh, kata apa yang saya ajar tu, saya kena follow apa yang dia ajar. Betul. You kena follow apa yang dia ajar. Tetapi, ada tetapi dia juga. You kena sesuaikan dengan you punya style. Masing-masing ada style masing-masing. Okay. So, sekarang kita cuba tengok satu benda yang kita panggil candlestick pattern. Okay. Kita ada MT4. Buka satu MT4. Okay. MT4 ni, kita ada satu benda yang kita panggil candlestick chart. Okay, and then time frame dia kita ada monthly, weekly, daily, H4, H1, M30. Okay, kita tengok daily. Okay. Chart ni sebenarnya kalau kita buka baru, dia bentuk dia macam ni. Okay. Apa jadi? Anda boleh pergi ke properties, style mana yang anda nak. Green on black, oh ini. Okay, yellow on black, macam ni. Black on white, macam ni. Dan tukar kepada candlestick. Zoom masuk, anda boleh nampak. So, ini ada kotak-kotak apa semua. Saya lebih suka kepada, saya tak nak nampak pening kepala, nampak kotak ke apa ke. Saya buangkan kotak tu, saya buangkan period tu. Saya buangkan kotak tu. Properties. Common. Show grid sini. Okay. So, macam ni. And then you boleh modify lah. You nak modify apa kan. Properties tadi kan. Color tadi kan. Bar up, bar down. Bull candle. Okay, saya lebih kepada, katakanlah saya green. Okay, bear candle, saya red. Okay, itu macam ni. Anda boleh ubah ikut kesesuaian diri anda. Mana yang anda prefer. Okay. So, candlestick. Dalam candlestick ni, ada satu benda yang kita panggil candlestick pattern ni. Yes. Dia bagi kita is market psychology. Basic market psychology daripada candlestick. Okay. Yang mana kita nak tahu buyer ataupun bull versus seller ataupun bear. Kita nak tahu market psychology ni, kita nak tahu buyer banyak ke seller banyak. Okay. Mudah je. Tengok satu-satu candlestick. Okay. Macam ini. Big bear candle maksudnya seller banyak. So, bila seller banyak, untuk intraday lah kan. Untuk intraday. Takkan kita nak buy. Always follow the trend. Okay, contohlah. Okay, contoh. Bila candle besar ni, maksudnya seller is strong. Okay, lepas tu, kita tengok kat bawah ni, kita boleh nampak. Okay, kita boleh nampak bull candle keluar. Tapi, cik je. Maksudnya apa? Buyer ada tapi tak kuat. So, yang mana lagi kuat? Seller lagi kuat, dia turun. And then buyer cuba take over. Seller turun, buyer naik. Cuba one round, okay. Tetapi dia tak ada momentum. So, seller take over balik. Boom, 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 boom. Sekarang ni seller dah take profit, berehat, dia naik balik. Okay, seller kata kita masuk balik. Pun sekarang dia tengah masuk balik. So, daripada sini, sebenarnya kita boleh plan kita punya trade. Daripada sini sebenarnya. Daripada ini, kita boleh trend kita punya next strategi trade. Okay. Mana dia nak pergi. Apa dia nak buat. So, daripada situ, kita boleh dapat idea. Apa, what is the next move. Okay. What is the next move yang kita perlu
tahu. Okay. So basic candlestick ni, first thing first, jangan fikir apa yang orang kata, oh kau kena tahu engulfing, kau kena tahu 3 white soldier, 3 black crow. Tak. First thing first, fahamkan. Selepas strong bull candle, what happened to the market? Selepas strong bull candle, what happened to the market? Selepas tu apa jadi? You boleh nampak. Okay. Macam sini case. Lepas strong bull candle, apa jadi market? Market turun balik, market try to go. Tetapi, seller coming back, seller take over, boom. Takkan kita nak buy? Oh, buyer bull candle ni kuat, kita kena buy next. Ya, mungkin kita buy dekat sini. Okay. Kalau saya, mungkin saya dah terbuy dekat sini. Okay, mungkin saya dah buy, boom, kena saya punya loss. Bila saya loss, saya nak buy balik ke saya balik? Tengoklah. You punya bull candle. You punya bull candle besar ni ya, daripada highest ke lowest. You boleh nampak seller dah pecahkan buyer, and then dia retrace balik. Dia patah balik ke tempat-tempat yang menarik support resistance. Okay, ini kita akan cover dalam so sekejap saya kena ni. Yang ini ya. Okay. Ini buyer kan. Candle buyer kan. Boom. Kita tengok bear dah tu. Dia break and then boom. Okay. Breakout, retest and then doom. Dia pergi, katakanlah sampai ke maksimum lah kita dapat berapa ya. 150 pip. Contoh saya bagi ni. Okay, contoh 150 pip ni. Ini berapa hari bulan ni? 24 Januari sampai sini 31 Januari, seminggu. Okay, ini example mengenali candlestick. Sebelum you start trade apa semua, cuba faham bila mana big candlestick dengan small candlestick, apa yang dia beritahu. Big candlestick beritahu apa? Big candlestick beritahu strong buyer or seller coming in. Small candlestick maksudnya apa? Weak buyer or weak seller. Okay. Tetapi apa yang terjadi selepas big candlestick coming in? Okay. Cuba perhatikan. Cuba fahami. Itu basic. Okay. Itu basic. Tetapi fahamkan dulu. Okay. Next topik saya akan cover lah. Apa itu candlestick? Kita duduk candlestick. Saya tanya soalan candlestick punya sejarah pun ramai yang tak boleh jawab. Bulan depan kita akan go pada Japanese candlestick. Okay. Bulan 3 adalah bulan candlestick. So, saya akan cover all detail candlestick dalam tu. Okay, stay tune. Jadual akan keluar dalam minggu depan. So, kita akan look for the candlestick. Tetapi, macam hari ni basic market kan. Saya nak beritahu. Apa kepentingan candlestick? Candlestick bagi tahu kita. Price nak naik ke price nak turun. Dalam candlestick ni ada dua elemen. Okay. Ada body dengan ada shadow. Everyone has their own story. Kenapa shadow bawah penting? Kenapa shadow atas penting? And then the basic analysis kita sentiasa bergerak dengan satu kita panggil support resistance.
Support resistance maksudnya, okay, macam ni. The highest yang sebelum historical high, historical low. Ataupun historical yang sejarah dia corner balik. Okay, dia patah balik. Okay, sejarah dia patah balik. Lepas tu selalunya kita akan tengok pada puncak dan juga pada lembah yang terbawah. So, ini contoh-contoh. Dia taklah accurate macam ini adalah dispute. Tapi ini adalah example. Tengok sejarah. Okay. Sejarah yang lepas-lepas sentiasa ada di masa depan. Support and resistance, support and resistance. Okay. Sentiasa ada dia punya historical. Yang ni kita high kan. Sebenarnya low dekat sini. So, everything has history. Okay. Nak trade sebenarnya dua benda basic. Kalau you boleh faham iaitu candlestick dengan support resistance, you dah boleh trade. Terus terang saya cakap. Okay. Ni lowest. Ini lowest. Ini lowest. Ini dia pernah. Ini dia pernah. So, historical support resistance bagi tahu kita satu benda. Apa yang terjadi. Okay. Apa yang terjadi. Okay. Dan saya based on apa yang pernah terjadi tu, saya developkan indicator tu macam ni ya. Nampak serabut tau. Okay, weekly tak nampak lah. Tapi bila kita zoom in, bila di time frame yang betul, kita boleh gunakan sebagai support resistance. Line-line ni sebenarnya sudah diset. Disetkan base apa? Based on previous quarter. Ini kita panggil indicator lah. Okay. Intraday quarter yearly. Okay, nampak ni. Ini intraday untuk intraday setup. Weekly high, weekly low. Okay. Daripada weekly high, weekly low maksudnya historical high, historical low. Saya menggunakan information itu untuk buat support resistance. So that the basic. Okay. Fahami support resistance, fahami. Fahami support resistance, fahami candlestick pattern. And you will get. Okay. So, dalam trading ni sebenarnya saya ini basic tau. Basic ni memahami asas pasaran ni. Macam mana pasaran bergerak. Pasaran sentiasa bergerak based on historical. Okay. You boleh nampak di sini. Kan? Macam mana. Ini saya contoh ya. Dia bergerak. Historical sini. History di sini. History di sini. Di sini stop. Sini dia punya stop. So, kat sini dia punya stop. Dia taklah exactly. Kena faham. Forex ni tiada yang exactly. So, sini dia punya stop. Ada line-line tu kan. Yang you all nampak kan. Okay. Itu dia stop. Dan kita ke kanan lagi. Kita tengok. So, price sentiasa bergerak di dalam historical. Historical point. Okay. Dalam technical analysis, satu benda yang kita percaya. History play a role. Okay, sejarah tu penting. Okay. Tanpa sejarah, kita tak tahu apa jadi kepada kita. Apa yang pernah terjadi kepada negara kita. Okay. Adalah penting untuk kita tahu sejarah. Tak sedalam mana pun, sikit sebanyak kita kena tahu. Dalam analisa forex, kalau you nak jadi forex trader, you also need to know the history. Okay.
And what is the role of history? Apa pentingnya sejarah? Okay, candlestick ni, dia beritahu kat you, mana pernah dia pergi. It's not about candlestick, it's all about the price. Okay, kawasan ni, 6397. Ini, okay, 6397, kalau kita benarkan 6400 lah. Kawasan ini banyak kali dilawati. So, kalau masa depan, di masa depan, kalau dia datang balik 6400, apa kita kena buat? Sebentar tadi boleh jatuh. Okey. 6400, 63797. Okey, yang kita tengok tadi tu kan. Kita zoom in. Okey. Yang ni yang terjadi tadi. Apa jadi? Price break line ni. And then dia test balik line ni. And then dia continue balik. Kita kebetulan tadi kita tengok 6400. 6397 lah. Historical. And then sejarah tu terjadi 3 jam yang lalu. Again. Something happened at the price. Ada break, retest. So, technical analysis, make sure you faham the basic of technical analysis. Saya tak kisah, terus terang saya cakap. Ada beribu-ribu teknik dekat luar. Tapi saya minta satu benda je. Fahamilah apa itu candlestick. Kenapa candlestick itu penting? Candlestick itu bagi tahu kita behavior pasaran. Okay? Behavior pasaran. Dia nak beritahu kita behavior. Okay? Behavior, sifat pasaran. Apa yang pasaran tengah fikir. Okay? Ini adalah line chart. Line chart, kita tak berapa nak nampak. Ini adalah bacat. Yang mula-mula diperkenalkan oleh orang barat adalah bacat. Bacat ni kita nampak macam lidi. Apa ke benda ni? Setengah orang faham, setengah orang tak faham. Macam saya faham lah sebab saya tahu basic semua kan. Okay? Tapi paling mudah orang Jepun buat candlestick. Candlestick ni orang Jepun buat. Jepun ada invent 2-3 thing yang menarik dalam trading. Okay? Salah satunya candlestick yang sangat berpengaruh. Lagi satu Ichimoku. Okay? Di sini siapa yang kat Perak tu? Okay, iklan sekejap lah. Pada 29 Februari ni, kita akan pergi ke Perak. Kita akan ada seminar percuma. Okay, seminar percuma Hot Forex. Nanti saya tunjuk okay, macam mana nak daftar apa semua. Bukan Perak saja, ada beberapa tempat. Okay, di Perak kita akan share mengenai Ichimoku. Okay, Ichimoku tu adalah sejenis sistem yang didevelop oleh trader Jepun, okay, for the trading purposes. Okay. So adalah dia punya pengasas dia. Saya tak naklah sebut kat sini kan sebab ini kita belajar basic. So kita tengok basic. Kalau nak sebut Hosoda kan too much. Okay. So sekejap. So ya, ini landing page dia. So kita tengok ni. 29/2 di Perak, okay, di Whale Hotel. Okay. Anda boleh daftar di sini ke apa ke. Kami bawakan sana ke doktor ni pengajar-pengajar pengalaman dan juga saya. Okay, saya juga akan bersama anda dalam doktor tu untuk share knowledge, share information semua tu. Okay. So balik kepada chat tadi mana? Okay. So, apa jadi? Memahami basic ni bagi kita banyak information. Okay. It gives us a lot of information. Understand your basic. Okay. Ini kita bagi contoh. Kalau kita tengok random AUD CAD.
Cuba tengok di sini. Okay. Sebab apa di sini ada line tu. Yang boleh nampak line tu kan. Dia nampak. Sebab kadang-kadang saya cakap ni, saya pun apa macam mana cakap. Kita cakap, kita tak nampak sangat. Saya kena refer balik kepada mirror nak tengok apa yang audience view. Okay, audience view sekarang ni nampak. So, sekarang ni nampak situ line situ. Itu saya buat tinggi sikit lah. Takut you tak nampak kan. So, di sini ada historical. So, something will happen here. Either tonight or tomorrow. It will give you information. Okay. Kita tengok satu benda yang saya random je ni. Terus terang saya cakap. Okay, GBP NZD. Okay. Nothing happen today. Tapi ini the next thing will happen. Dekat sini. Yesterday, 2 days ago dekat sini is happening. Dia tak jadi tiap-tiap hari. Tapi bila dia sampai ke historical punya support resistance ataupun apa jenis support resistance, ini akan it give you information. Okay. Dia bagi anda informasi. Okay. Macam sekarang ni. Okay. Oil. Semalam. Di kawasan sini. Apa dia buat? Okay. Rejection. Going down. Okay. Dia dalam basic trading ni, terus terang saya cakap, saya minta 2 saja anda faham. Walaupun apa teknik anda pakai, fahamkan apa itu support resistance dan fahamkan apa itu candlestick pattern. Lepas tu anda nak buat apa-apa teknik itu, terpulanglah kepada anda. Okay. Anda nak pakai, tadi kita duk sebut Ichi kan. Ichimoku ke. Okay. Anda nak pakai, apa lagi? Alligator ke. Ini teknik alligator. Anda nak pakai apa lagi? Alligator ke. Anda nak pakai Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. Ataupun anda nak pakai pivot point. Okay, semua ni apa pun basic dia simple. Fahamkan apa itu SNR, support and resistance. Fahamkan apa itu support resistance. Fahamkan apa itu candlestick pattern. Anda boleh faham the trade. Terus terang saya cakap, if you can understand that thing, it's easy. Mudah saja. Masalahnya ramai yang tak faham basic. Saya tak salahkan anda. Sebab saya pun sama dulu. Saya belajar daripada mistake. Sebab apa? Asas itu penting. Asas dalam analisis kita kena faham. Ada technical analysis. Okay. Dalam technical analysis, apa yang tu? First thing. Semua kita gunakan candlestick. Fahamkan apa itu Japanese candlestick. Ada yang guna-guna support resistance. Fahamkan apa itu support resistance. Apa kepentingannya support dan resistance. So and then barulah go kepada more advanced. Tapi terus terang saya cakap, kalau anda gunakan basic saja pun dah cukup lah sebenarnya. Basic tu dah cukup. Either you want it or you don't want it. Maksudnya apa? Sama ada anda nak guna basic atau tak ada. Saya jumpa orang yang gunakan basic, gunakan support resistance saja. Dia tak peduli pun pasal candlestick. Yang dia tahu bila candlestick sampai ke situ, dia gunakan candlestick as a price indicator, masuk ke situ, dia tahu apa nak buat. Okay, itu technical analysis. The next is, what is the fundamental analysis? Technical analysis saya dah tu. Okay.
fundamental analysis lebih kepada central bank policy ataupun bahasa Melayu polisi bank negara. Okey. Dia lebih terarah kepada polisi central bank. Okey. Dan dia bergantung pada data-data ekonomi. Yang anda selalu panggil apa itu news, NFP apa semua tu. Sebenarnya itu data-data ekonomi. Data ekonomi tu sebenarnya kita tengok tu, kita boleh tahu, kita boleh predict apa the next move. And then daripada polisi bank negara kita boleh tahu. Dan polisi bank negara ni sentiasa bersifat jangka panjang. Okay? Sentiasa bersifat jangka panjang. Bukannya scalping Scalping sentimen. Lebih kepada sentimen. Okey. Yang satu kita panggil sentimen pasaran. Ini selalu saya cakap. Sentimen pasaran lebih kepada intraday dan juga scalping. Okey. Polisi central bank apa semua lebih banyak kepada, bagi saya more on the medium term, long term lah, swing ataupun satu lagi level yang kita panggil position trader lah. Position trader tu dia masuk tahun ni, keluar tahun depan. Saya tak adalah mampu sampai situ. Okay, saya masuk minggu ni, keluar minggu depan. Ataupun bulan ni, bulan depan. Itu, ataupun 2-3 bulan. Itu limit saya. Saya tak tahan sampai setahun. Sebab apa, saya pun perlukan income juga daripada trading. Okay. So, anda faham apa itu technical analysis, fundamental analysis. Sebab saya tak cover detail. Dan apabila fundamental, bukan apabila fundamental, macam mana cakap. Fundamental ni memberi kita satu benda yang kita panggil bias ataupun kecenderungan. Kecenderungan. Going up or going down. In term long term. Okay, sentimen ni bersifat sementara. Tapi bila kita tahu mana fundamental, mana sentimen bersifat sementara apa kan? Ini apa? Bersifat sementara. Sentimen ini adalah market behavior. Tingkah laku, emosi pasaran lah. Emosi pasaran. Yang mana daripada sentimen ni, bila kita tahu emosi pasaran, kita tahu dah candlestick punya behavior macam mana. So, at the end of the day, technical yang bagi kita where to entry, where to exit. Fundamental tak beritahu kita kat mana kita nak masuk. Kena faham kat situ. Kena bezakan. Okay, fundamental kata buy. Okey, kita kena buy. Tapi carilah tempat yang cantik untuk buy. Macam mana kita perlukan technical. Intraday, nak tengok fundamental, memang you termenung lah. Intraday, gunakan sentimen market behavior waktu tu. Macam sekarang, sentimen yang bersifat agak lama sikit lah. Coronavirus. Apa impact dia kepada Australian dollar? Not good. Okay, kita tahu emosi pasaran is not good on the Australian dollar. Kita boleh sell Australian dollar versus apa USD. Gunakan technical tu untuk masuk. Okay.
Gunakan teknikal untuk masuk. Kat mana kita boleh masuk? Mana-mana yang ada retracement. Okey. Daripada bulan lepas tu, sentimen dia tu, yang saya tunjuk tu, sebab satu faktor dia sentimen lah ni. Okay, selepas Chinese New Year tu, okay, pom market masuk tu kan. Mana kita nak masuk? Kita tahu dia sell. Tapi salah masuk, kita akan kena. So, masuk contoh macam ini, waktu retracement. Kita gunalah Fibo 61.8 punya area. Okay. Kalau support resistance di situ, kita ada sini. Dia tak sampai. Tapi ini support resistance, dia datang balik sini. Sell on retracement. Okay, kalau kat sini sekarang ni. You nampak sini, oh kita boleh buy. Kita swing buy. Patah balik. Sebab apa sentimen sekarang masih ke bawah. So, cari peluang untuk ke bawah. Tapi kat mana kita nak sell? Bukan dekat bawah ni. Tunggulah dia naik balik. Baru kita sell. Okay. Kalau candlestick pattern, kalau chart pattern yang ada sekarang ni. Okay, macam ni chart pattern dia. Ini basic analysis lah. Okay. Breakout ke bawah. Look for opportunity. Itu contoh-contoh analisa. So, analisa tengok, okay, sentimen sekarang ni sell. Analisa teknikal pun sell. Okay, breakout sell, baru kita masuk. Alignkan. Cuba selarikan. Itu saya nak beritahu. Bila you selarikan antara fundamental sentiment dengan teknikal, it will be very smooth punya trading. Cuma kadang-kadang fundamental ni sebab bersifat long term, kita ni lebih kepada short term trader, intraday apa semua. Dia tak adalah impact sangat. Dulu ada impact besar, tapi sekarang dia kurang. Alignkan apa emosi pasaran, sentimen pasaran, dengan teknikal, kita boleh dapat. Jangan datang kat saya, bang, saya nak belajar fundamental lah. Sentimen lah. Untuk tahu macam mana kita trade. Sebenarnya satu benda saya nak beritahu anda. Daripada candlestick tu sebenarnya anda boleh tahu apa sentimen. Sebab sentimen tu adalah emosi. Emosi para pedagang terhadap mata wang tertentu. Versus AUD, versus apa. Dia orang yang menggerakkan harga. Okay. Selarikan fundamental technical, sentimen technical. Okay. Soalan, kena ke belajar semua sekali? Kalau boleh, belajar semua sekali. Lebih bagus. Tetapi, bukannya belajar semua, dah faham semua, baru kita start trade. No. Tak perlu sebenarnya. Kalau you tahu technical analysis, go with technical analysis slow-slow. And then cuba faham based on candlestick, apa behavior pasaran. Tingkah laku pasaran waktu tu. Macam mana. Bear, strong bear ke, strong bull ke, apa ke. Kena tahu. Strong bullish atau strong bearish atau moderate bullish atau moderate bearish. Kena tahu. Sebab itu bagi tahu you on the sentiment. Selain dia tu, data-data ekonomi tu. Kena tahu apa impact dia. And then, naik satu tahap lagi, belajar fundamental, apa polisi, apa yang polisi buat, macam mana dia kawal inflasi, macam mana dia kawal kecairan dalam pasaran. Semua benda tu ada. Cuma saya faham. Sebab saya pun ambil masa untuk belajar. Kalau saya ambil semua masa untuk belajar, dah habis belajar baru saya trade, sampai hari ni saya tak trade. Sebab saya belajar, masih lagi belajar. Banyak benda baru dalam trading ni. So, apa jadi? Saya gunakan apa yang saya ada, basic. Sebab tu saya cakap, you tahu basic, support resistance candlestick, you dah boleh trade. Tahu basic, fahami basic, kuasai basic, and then slow-slow upgrade ilmu kita. Macam mana saya nak upgrade ilmu? Soalan paling best. Okey, dengar webinar saya. Ini jawapan paling best. Sebab apa? Webinar, saya buat webinar, semua topik saya cover.
So, terang saya cakap. Okay. Semua topik saya cover. So, fahami kat situ. Lagi satu, iklan balik tadi ya. Selain dengan webinar ni, datang ke seminar Hot Forex. Free je. Bukan kena bayar pun. Anda hanya pun cuma perlu luangkan masa saja. Okay? Itu benda paling basic. Sebab kita nak go for detail apa semua. Next. Tapi the basic kalau you tak faham, it will be trouble for us. Okay? Not only for us. Untuk semua kita. Okay. Ada tanda tak dari candle sama ada market nak crash apa semua ni? Satu benda kena faham. Market crash bukannya hari-hari jadi. Setahun kadang-kadang sekali, kadang-kadang tak jadi. Sebab apa market crash ni banyak faktor. Okay? Macam awal tahun itu salah satu faktor adalah apabila serangan mengejut US ke atas Iran tu membuatkan market panik. Okay. Selain dari itu, market crash ni kalau sama ada satu benda yang panik membuatkan pasaran panik, market akan crash. Ada petanda tak daripada candlestick? Basically, terus terang saya cakap, memang tak ada petanda. Okay, sebab itu di luar kawalan. Okay, di luar kawalan macam Black Swan pun, 2015 dulu Black Swan, CHF crash. Tak ada impact. Okay. CHF crash, tak ada impact. JPY crash awal tahun lepas pun tak ada tanda-tanda sebab dia mungkin jadi sebab sekarang ni banyak pada zaman algo. So most on the intelligence IA punya artificial intelligence punya detector ke apa ke, kami selalu panggil big fat finger lah, effect big fat finger. So itu antara faktor-faktor yang market crash di luar kawalan. Terus terang saya cakap, saya pun terkena impact market crash. Saya pernah buat profit daripada market crash dan saya juga pernah loss daripada market crash. So, benda di luar kawalan, kita tak boleh buat apa, kita just proceed saja. Okay. So, ini adalah webinar seterusnya. Okay. Sekarang ni yang ni. So, next week kita tu. Yang saya cakap tadi dah termasuk dalam topik hari ni. Macam mana kita nak menuntut trading mindset. Sebelum kita trade, apa realiti yang kita kena hadapi? Okay. Apa realiti yang kita kena hadapi? Terus terang saya cakap, anda perlu tahu mindset yang betul. Okay, mindset okay. Market yang betul, mindset yang betul. Okay. So, dari situ baru kita boleh go. Okay. Macam mana nak dapatkan recording daripada minggu ni dengan minggu lepas punya trading? Okay, anda boleh pergi ke YouTube, anda cari Hot Forex HF Education Office Malaysia. Okay. Kalau anda dekat komputer sekarang ni, ataupun dekat handphone ke apa ke, ini saya ada share link untuk anda semua. So, copy link tu buka je lah kat browser anda. And then, jangan lupa tekan butang subscribe. Tekan like dan subscribe. Okay. So, tak ada apa. Sebab apa, sebab kat sini saya akan upload semua recording yang lama. So, ada playlist, anda boleh tengok playlist kat sini.
playlist, okay. Webinar 2019, pressure webinar semua ni. Okay, semua ada dalam ni. Okay. So, apa jadi, kita pun masa sudah mencemburui. So, saya pun nak tu banyak pun tak ada apa sangat. Okay. Satu benda saya nak tu. Okay. Jadi trader yang lengkap. Okay. Fahami. Okay. Bila anda tahu pasal market analysis. Okay. Okay. Sekejap. Okay. Faham apa tu basic of fundamental analysis. Belajar basic dulu. Bukan tu basic of technical analysis. Risk management ataupun kita panggil tu. Tapi paling penting sebenarnya nombor 4. Dia paling last tapi dia paling penting. Okay. Trading psychology. Sebab saya dah jumpa orang yang nombor 1 trader, nombor 2 trader, nombor 3 trader. Tapi bila nombor 4 fail, dia punya trade out. Sorry, tapi memang itulah fakta. Sebagus mana kita, tapi kalau kita tak boleh kontrol kita punya psikologi, kita punya tamak, kita punya nafsu, kita punya takut, kita punya confident, susah untuk kita menjadi trader yang konsisten. Yang kita cari adalah konsistensi. Bukannya kaya cepat ke apa. Okay? So, jangan lupa download app ni. Sebenarnya download app Hot4Rex ni, cari je kat Google Store ataupun App Store. Ada Hot4Rex punya app. Download. Banyak sebenarnya info-info dalam tu. You all boleh gunakan untuk you punya trading. Okay? So, ada apa-apa boleh hubungi saya. Okay, di Facebook Tuku Ishak HF. Okay, saya rasa semua ada Facebook saya kot. Okay. Takat itu saja untuk malam ni. Okay, selamat malam semua. Kita jumpa next week macam mana kita nak membentuk trading mindset yang betul. Okay, salah dan silap dari pihak saya minta maaf. Tiada yang sempurna daripada saya. Saya cuba sehabis baik untuk berkongsi ilmu, berkongsi knowledge, pengetahuan, kongsi idea, apa yang saya boleh kongsikan dengan anda. Okay, sekiranya ada terkurang, terkasar, saya minta maaf. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.